Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Aziz Zana Alam dan langsung dari Parlimen. Hari ini, hari 2 Mac 2022 merupakan hari kedua mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-15. Baik, sebelum kita ke agenda hari ini, izinkan saya mengulas sedikit mengenai perbahasan dan usul yang telah dibentangkan semalam, dan antaranya adalah kerajaan telah meluluskan peruntukan lebih 150 juta ringgit melalui pelaksanaan pelan pemulihan untuk membantu memaksimumkan hasil pengeluaran ladang dan aset milik TH Plantation Berhad THP. Dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Ahmad Marzuk Syari berkata peruntukan itu digunakan sebagai kos membaja dan memulihkan ladang THP supaya mampu menghasilkan pulangan optimum. Dan seterusnya adalah pembentangan usul pemilihan timbalan yang dipertua di mana ia ditangguhkan dan dijadualkan semula mesyuarat kedua dan akan datang. Baik, seterusnya adalah aturan urusan mesyuarat AUM hari ini, di mana mesyuarat akan dimulakan dengan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan di mana beberapa isu akan dibahaskan. Antaranya adalah daripada ahli Parlimen Selayang yang meminta Menteri Belia dan Sukan menyatakan sebab-sebab Persatuan Badminton Malaysia menghalang pemain-pemain daripada bergerak secara profesional, termasuk melarang mereka daripada menyertai kejohanan antarabangsa dan langkah-langkah yang diambil untuk membetulkan tindakan yang salah ini. Dan seterusnya adalah daripada ahli Parlimen Pasimal yang meminta Menteri Kesihatan menyatakan adakah kementerian bercadang untuk mewajibkan vaksinasi kepada anak-anak berusia 18 tahun ke bawah, terutama yang bersekolah di sekolah rendah dan juga menengah. Dan soalan ketiga yang menjadi tarikan hari ini adalah daripada ahli Parlimen Pontian yang meminta Menteri Sumber Manusia menyatakan langkah-langkah untuk mengatasi pengangguran terutamanya di kalangan belia dan setakat mana kejayaannya dan apakah usaha-usaha agar rakyat Malaysia mendapat upah sejajar dengan kelayakan dan bilakah gaji minima baru akan dilaksanakan dan apakah antara cabaran-cabaran yang dihadapi. Baik, soalan seterusnya yang menjadi tarikan adalah daripada ahli Parlimen Sibu yang meminta Menteri Kesihatan menyatakan keseriusan varian Omicron berbanding dengan varian lain serta juga jumlah kematian yang berlaku mengikut varian dan juga nyatakan cara-cara kementerian untuk mencegah kes peratus Omicron atau COVID-19 daripada meningkat, dan adakah cara kementerian untuk mengatasi Omicron sama dengan varian Delta. Dan seterusnya adalah pertanyaan daripada ahli Parlimen Parit yang meminta Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyatakan adakah pihak kementerian bercadang untuk menukar geran-geran bantuan yang diberikan sebelum ini kepada geran padanan boleh ubah di mana sekiranya pembiayaan tersebut berupaya merangsang perniagaan hingga berjaya, maka gelaran padanan itu boleh diubah menjadi geran percuma mengikut terma yang dipersetujui. Baik, selain di TV1 dan juga di saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami di RTM parlimen.rtm.gov.my dan seterusnya di rtmklik.rtm.gov.my/RTM Parlimen. Baik, kita akan terus ke Dewan Rakyat. Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Soalan saya nombor 1. Silakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan atau timbalannya untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Terima kasih Yang Amat Datuk Yang Tua. Terima kasih Yang Amat Tanjung Manis. Yang Amat Datuk Yang Pertua, sebenarnya saya ucapkan syabas terima kasih kepada Yang Amat Tanjung Manis kerana cukup prihatin tentang kebajikan masyarakat di kawasan beliau. Dan dalam istilah yang lain, kadang-kadang kita letih menjawab panggilan daripada Yang Amat ni tentang perhatian, tentang perkhidmatan bomba kepada masyarakat di kawasan beliau. Terima kasih Yang Amat. Tahniah. Yang Amat Datuk Yang Pertua, untuk makluman dari Yang Amat, Balai Bomba dan Penyelamat Tanjung Manis merupakan balai bomba kategori D yang mula beroperasi pada tahun 2018 dengan perjawatan seramai 28 orang anggota. Pada masa ini, pengisian perjawatan adalah sebanyak 22 orang dan masih berbaki 6 kekosongan.
Walau bagaimanapun, kekosongan ini hanya bersifat sementara saja kerana Jabatan Bomber dan Penyelamat baru saja menerima seramai 1,000 orang pelatih grade KB19 yang berlapor diri pada 7 Februari 2022 di 3 buah Akademi Bomber dan Penyelamat Malaysia, iaitu di Terengganu, Sabah dan juga Sarawak. Pelatih-pelatih ini dijangka menamatkan kursus asas kebombaan pada bulan Julai 2022 dan proses penempatan akan dilaksanakan di balai-balai bomber yang terlibat di seluruh negara termasuk Balai Bomber Tanjung Manis. Untuk makluman, ahli maklumat juga Balai Bomber dan Penyelamat Tanjung Manis ini dilengkapi dengan sebuah Fire Rescue Tender dengan izin FRT, sebuah Volunteer Fire Rescue Vehicle, 2 buah kenderaan utility dan sebuah bot penyelamat aluminium. Buat masa ini, penyediaan jentera, kelengkapan dan peralatan bomber adalah mencukupi untuk Balai Bomber Penyelamat Tanjung Manis ini. Dalam menangani sebarang kes yang melibatkan insiden kecemasan atau kebakaran, termasuklah bot karam, kes serangan buaya dan kebakaran hutan. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia juga sedang dalam proses untuk memperolehi aset-aset yang baru seperti bot penyelamat, jet ski, kenderaan pacuan 4 roda, kenderaan angkut dan logistik serta lain-lain keperluan di pejabat-pejabat bomber. Aset-aset baru ini akan diagihkan ke balai-balai bomber seluruh negara termasuklah Datuk Yang Pertua dan Ahli Yang Berhormat Tanjung Manis bagi Balai Bomber dan Penyelamat Tanjung Manis sekiranya keperluan adalah amat mendesak. Untuk makluman yang berhormat juga, Balai Bomber Tanjung Manis mendapat bantuan khidmat kebombaan daripada Balai Bomber berhampiran, iaitu lebih kurang 8 km melalui darat dan lebih kurang 30 minit kalau melalui air. Jadi sudah tentulah keperluan ini amat perlu, Datuk Yang Pertua. Terima kasih banyak. Silakan soalan tambahan pertama, Tanjung Manis. Terima kasih di atas jawapan tadi oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri kerana telah turun padang ke kawasan saya tahun lepas. Syabas diucapkan. Untuk makluman Timbalan Menteri, selain daripada aset dan anggota, kita juga memerlukan rem untuk menurunkan bot sebab rem yang terdekat terletak lebih kurang 30 km daripada Balai Bomba. Jadi sukarlah mengambil masa untuk menurunkan bot sekiranya terjadi kapal karam ataupun orang lemas dan juga serangan buaya. Jadi kita perlukan sebuah rem untuk menurunkan bot. Dan juga di Pulau Bruit yang berdekatan kira-kira 40 km daripada Balai Bomba Tanjung Manis, kita memang memerlukan sebuah balai bomba sebab di situ terdapat 12 buah kampung dan 1 rumah panjang. Jadi banyak penempatan di situ. Kita perlukan sebuah balai bomba di kawasan Pulau Bruit. Terima kasih Yang Berhormat. Sila Timbalan Menteri untuk menjawab. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung Manis. Sebenarnya kita amat prihatin dan melihat keperluan balai-balai bomber tambahan di seluruh negara, Datuk Yang Pertua. Bukan saja di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung, macam di Sarawak kita ada 36 balai bomber keseluruhannya. Tetapi di negeri-negeri seperti Sabah, Sarawak ni lokaliti lokasinya agak jauh. Umpamanya saya dah pergi ke Pulau Bruit ni, memang kalau ada berlaku kemalangan, kebakaran dan sebagainya, untuk menyelamatkan di kawasan-kawasan ini amat susah. Memang perlu, cuma mungkin kengkangan kewangan menyebabkan kita terpaksa memikirkan manakah projek yang lebih awal perlu kita utamakan. Namun kita beri sokongan, Pulau Bruit ni perlu sebelah balai bomber. Dan bagi rem tadi, Datuk Yang Pertua, insyaAllah saya akan cuba bantu Yang Amat Tanjung Manis pada tahun ini kita cuba dapatkan. Bagi mudahkan perkhidmatan lebih cekap kepada dalam kita membantu masa-masa berbagai-bagai kemalangan di kawasan Tanjung Manis. Terima kasih, Datuk Yang Pertua. Terima kasih. Ya, Bukit Bendera. Soalan tambahan yang kedua, saya jemput Yang Berhormat Bukit Bendera. Bukit Bendera. Ya, terima kasih Tuan Speaker. Tadi saya mendengar jawapan dan Menteri dan juga pertanyaan Tanjung Manis bahawa memang coverage ataupun bidang kuasa, bidang tugas pasukan bomba amat berat
meliputi kawasan yang luas. Dan apakah usaha kerajaan dan kementerian untuk membantu ataupun memperkasakan pasukan bomba sukarela PBS, kerana pasukan bomba sukarela boleh memenuhi membantu pasukan bomba kerajaan. Apakah usaha memperkasakan dan apakah usaha untuk meminda Akta Perkhidmatan Bomba 1988 untuk memberikan pengiktirafan dan juga bidang tugas ataupun kuasa yang lebih besar kepada pasukan bomba sukarela di seluruh negara. Terima kasih. Terima kasih. Bukit Bendera, sila Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Amat Datuk Tua, terima kasih Yang Amat Bukit Bendera di atas keprihatinan tentang membela nasib dan masa depan peranan dimainkan oleh pasukan bomba. Untuk makluman Yang Berhormat, pasukan bomba sukarela ini di seluruh negara kita ada 382 pasukan yang terdiri daripada 13,600 ahli keseluruhannya. Dan memang saya ucapkan terima kasih banyak kepada pasukan bomba sukarela dan juga pasukan khas bomba yang cukup banyak membantu kita sebelum ketibaan pasukan-pasukan dari balai bomba khas yang berada di kawasan-kawasan berkenaan. Kerana tidak semua tempat ada balai bomba. Jadi insya-Allah terima kasih Yang Amat Bukit Bendera. Kita akan beri perhatian dan kita akan cuba menaikkan taraf kecekapan dan juga latihan kepada ahli-ahli bomba sukarela di semua tempat di seluruh negara. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Papar minta laluan. Ya, soalan tambahan yang ketiga, saya jemput Yang Berhormat Papar. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Memang pasukan bomba ini sangat perlu untuk kita. Kerana apa yang berlaku di tempat saya baru-baru ini, di mana seorang nelayan daripada Kampung Beringis hilang dan sampai sekarang pun tidak dapat. Jadi mereka ini bekerja terus-menerus, hari-hari turun ke laut untuk mencari mangsa ini. Jadi di sini apabila kita lihat mereka ini memang terlalu prihatin dengan kerja mereka. Yang saya ingin utarakan di sini ialah dengan kerja mereka yang begitu luas skop dia. Jadi saya menyeru kepada kerajaan supaya memberikan mereka ini sesuatu insentif, iaitu gaji yang baik, tempat yang baik, supaya mereka ini dapat bekerja dengan baik juga. Jadi saya memohonlah kepada kerajaan supaya kebajikan mereka ini dapat diberi keutamaan. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Amat Datuk Tua, terima kasih Yang Amat Papa. Sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Amat di atas keprihatinan tentang tanggungjawab pasukan bomba. Datuk Yang Bertua, sebenarnya bomba ini bukan terhad kepada pemadaman api sahaja. Hari ini semua tugas dilakukan oleh pasukan bomba. Bahkan baru-baru ini banjir, sekarang pun masih berlaku banjir di Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Banjir pun ada sebagian di pegawai kita yang mereka tak sedar bahawa rumah mereka tenggelam oleh banjir. Lebih kurang lebih daripada 500 orang anggota bomba terlibat dengan banjir. Dan saya setuju, memang ini kita telah berikan perhatian supaya peluang-peluang kenaikan pangkat diberikan kepada pegawai bomba sesuai dengan jawatan dan tanggungjawab yang berat. Dan juga mungkin gaji dan sebagainya. Sebab itulah kita nak kalau boleh peluang ini diperluaskan lagi supaya lebih ramai pegawai bomba kita diberikan insentif ataupun lain-lain kebajikan dan kedudukan yang lebih baik setanding dengan pasukan-pasukan uniform yang lain. Jadi di Sabah ni Datuk Yang Bertua kita ada 25 balai bomba keseluruhannya dan insya-Allah terima kasih Yang Amat Papar atas keprihatinan dan insya-Allah kita akan bawa dalam penelitian kita sepanjang hari sebenarnya masih kepada pasukan bomba. Terima kasih banyak. Terima kasih Menteri. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya ingin menyebut Yang Berhormat Tuan William Leong Ji Kin Selayang. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Soalan saya soalan yang nombor 2. Sila Menteri Belia dan Sukan atau timbalannya untuk menjawab. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, soalan ini sepatutnya ditujukan kepada Persatuan Badminton Malaysia dan bukan kepada Kementerian Belia dan Sukan. Ini kerana pihak kementerian tidak mempunyai bidang kuasa untuk campur tangan
dalam hal ewa pentadbiran maupun dasar persatuan, kecuali jika terdapat isu-isu yang telah diajukan, diserahkan ataupun dipanjangkan kepada kementerian melalui Persuruhan Jaya Sukan. Namun begitu, perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Selayang, iaitu isu dua pemain yang membuat keputusan untuk bermain secara bersendirian dan di luar naungan Persatuan Badminton Malaysia, telah pun mendapat mencuri perhatian peminat-peminat sukan bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di arena antarabangsa. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, Kementerian bersama-sama Persatuan Badminton Malaysia ataupun BAM mempunyai perancangan jangka panjang dan rapi untuk mewujudkan kecemerlangan atlet dan sukan serta memerlukan pelaburan yang besar dan komitmen yang tinggi bagi melahirkan seorang atlet yang bertaraf antarabangsa. Pelaburan ini meliputi komitmen kerajaan, peranan Persatuan Sukan Kebangsaan ataupun PSK dan juga kesinambungan perniagaan dalam memastikan program-program pembangunan atlet dari peringkat akar umbi sehingga peringkat antarabangsa dapat dirancang dan dilaksanakan dengan licin. Atlet yang membuat keputusan untuk bergerak secara bersendirian ataupun secara profesional dan mengenepikan komitmen akan menjejaskan matlamat badan sukan berkenaan dan perancangan awalan ataupun asar untuk atlet dan pasukan. Ini akan memberi kesan dan impak yang besar serta membawa implikasi kepada PSK di mana ia akan mewujudkan konflik di antara badan sukan, pasukan atlet dan juga penaja. Badan sukan yang berkaitan berkemungkinan juga akan diambil tindakan undang-undang disebabkan perjanjian yang telah dimeterai dengan mengambil kira kehadiran atlet-atlet yang dikenal pasti dalam program sukan berkenaan. Walau bagaimanapun, langkah penyelesaian semasa telah ditemui oleh Persatuan Badminton Malaysia untuk atlet-atlet yang berhasrat untuk melangkah ke dunia profesional dengan keputusan seperti berikut. Satu, memberikan pelepasan kepada atlet yang berhasrat untuk bergerak secara profesional. Dua, menarik balik pengantongan pemain-pemain profesional. Dan tiga, memberi kebenaran untuk atlet-atlet bertanding di kejohanan termasuk antarabangsa. Dengan ini, pihak kementerian berharap persatuan-persatuan sukan kebangsaan ataupun PSK yang lain turut memperhalusi dan memperkemaskan kedudukan perjanjian di antara atlet dan penaja dan pihak-pihak yang berkaitan bagi memastikan kepentingan dan kesinambungan sukan, perkembangan sukan negara dapat diberi keutamaan seimbang dengan perkembangan kerjaya dan keperluan peribadi-peribadi atlet. Ini adalah konsisten dan selari dengan keputusan bahawa pemain profesional pernah mewakili Malaysia sebelum ini. Sebagai contohnya, pemain beregu campuran Chan Ping-gun, Goh Liu Ying dan pemain perseorangan wanita Soniliah Chia. Walaupun digelar pemain profesional, telah pun berlatih bersama pemain-pemain Persatuan Badminton Malaysia dan menyarung jersey negara pada Tamasya Sukan Olimpik 2020 di Tokyo tahun lalu. Sekian, terima kasih. Sila Selayang, soalan tambahan pertama. Terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri. Walaupun kementerian tidak terlibat di dalam kontroversi Lee Zhitia, tetapi kerajaan memang bertanggungjawab untuk melihat bahawa sukan badminton dan sukan yang lain akan mengharumi nama negara dan kita akan membimbing pemain yang akan menjadi jago kepada negara kita. Soalan tambahan saya ialah, adakah kementerian setuju dengan pendekatan yang telah diambil bahawa BAM nampaknya hendak memberikan kepentingan lebih kepada keuntungan daripada sponsorship dan menjadi satu monopoli pemain badminton sehingga mampu hendak memusnahkan karier seorang pemain sebab hendak menjadi profesional. Atau objektif yang sepatutnya ialah untuk membimbing pemain sehingga kita mengadakan satu jago dunia
Dan kalau objektif itu ialah untuk membimbing bakat, apa salahnya untuk BAM bekerjasama dengan pihak profesional seperti yang dibuat oleh negara yang lain seperti Denmark. Mengapa menjadi profesional menjadi satu lawan kepada BAM sampai menjadi seperti satu musuh? Bukan kita boleh bekerjasama untuk memastikan bahawa negara kita akan mengadakan jago, akan menang balik Thomas Cup. Terima kasih. Terima kasih Selayang. Sila Timbalan Menteri untuk menjawab. Kerajaan memang komited dan mengambil tahu perkembangan sukan atlet-atlet dan juga persatuan-persatuan. Namun begitu, kita tidak dapat mengenapikan ataupun menafikan kewujudan komitmen-komitmen asal antara atlet, persatuan sukan dan juga penaja-penaja. Seperti diketahui umum, Persatuan Badminton Malaysia telah memberi satu keputusan untuk memberi ruang kepada pemain-pemain tersebut untuk mengemukakan rayuan apabila tindakan diambil. Daripada segi dasar dan segi kacamata pihak ketiga, pihak persatuan hanya boleh mengikut proses yang telah ditetapkan. Seperti juga diketahui umum dan saudara Selayang, pihak kementerian mengambil inisiatif juga untuk berbincang dengan kedua-dua pihak yang terlibat dan telah pun menyelesaikan masalah, memberi nasihat dan masalah telah pun diselesaikan dengan memuaskan. Pihak persatuan BAM juga telah menjaga pemain-pemain sejak mereka dari bangku sekolah 13 tahun dan bila mereka menjadi senior adalah menjadi tanggungjawab mereka juga untuk menentukan program pembangunan remaja terus dijalankan, terutama dalam menarik pelaburan remaja daripada pihak penaja dan kepentingan-kepentingan yang wujud. Datuk Lee Chong Wei telah pun bersama dengan BAM selama 19 tahun dan bersama-sama persatuan ketiga senang dan juga susah. Inilah semangat yang telah ditekankan oleh pihak persatuan dan pihak kementerian cuba boleh menasihat semua pihak yang terlibat untuk mengutamakan kepentingan negara. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang kedua, saya jemput yang berhormat Alor Gajah. Terima kasih Datuk Speaker. Tahniah kepada Kementerian Belia dan Sukan, jawapan yang jelas. Cumanya disebutkan tadi kita memperuntukkan pelaburan yang tinggi dan juga atas sebab untuk melaksanakan beberapa perancangan untuk menaik tarafkan badminton negara kita. Saya cuma memohon supaya kementerian menjelaskan sedikit lagi selain daripada untuk membangunkan badminton menerusi dari bangku sekolah. Adakah program-program yang berstruktur? Contohnya kalau dilihat sukan bola sepak, kita ada program-program daerah. Adakah ini di dalam perancangan Kementerian Belia dan Sukan, termasuk juga bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan? Kalau disebutkan tadi kita mau membangunkan bakat-bakat ini dari bangku sekolah. Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Sememangnya kerajaan telah mempunyai pelbagai program TUNAS dan juga NFDP ataupun National Football Development Program dan sebagainya. Dan juga saya ingin pihak kementerian ingin juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada kerajaan yang telah pun juga meluluskan ataupun menambah 240 juta bagi program podium di bawah peruntukan pembangunan rancangan Malaysia ke-12. Majlis Sukan Negara akan menerima peruntukan berjumlah 60 juta setahun mulai tahun ini sehingga tahun 2025 nanti. Kementerian bersama Majlis Sukan Negara sedang mengusun semula program latihan atlet dengan memberikan tumpuan kepada temasya-temasya utama iaitu Sukan Commonwealth Birmingham 2022, Sukan Asia Hangzhou 2022, Sukan C 2022, Sukan C Para ASEAN 2023-2025 dan Sukan Olimpik Paralimpik Paris 2024. Elemen-elemen yang akan diberikan penekanan adalah kriteria pemilihan atlet,
program latihan, jurulatih, pendedahan latihan dan kejohanan luar negara, perkhidmatan sains dan perubatan sukan dan lain-lain lagi. Sekian, terima kasih. Datuk Speaker, satu lagi soalan. Soalan saya keluar nombor 26 tapi tak sempat Menteri nak jawab. Ya, saya bagi peluang soalan tambahan yang ketiga. Sila. Terima kasih. Haji Wanis. Soalan saya keluar nombor 26 tapi tak sempat. Bertanya, adakah terdapat perancangan untuk mendirikan sebuah kompleks sukan di Bandar Baru Tanjung Manis? Kemudahan ini sangat diperlukan untuk menggalakkan aktiviti bersukan di kalangan masyarakat di kawasan saya. Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri untuk menjawab. Terima kasih. Soalan untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Belia dan Sukan pada masa ini tiada perancangan untuk membina sebuah pusat kemudahan sukan di Bandar Baru Tanjung Manis. Walau bagaimanapun, pihak yang berhormat boleh mengemukakan permohonan secara rasmi kepada kementerian untuk dipertimbangkan dalam rolling plan rancangan Malaysia ke-12. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Pertanyaan jawab lisan yang ketiga, Fasimas tidak ada dalam Dewan. Saya melangkau ke pertanyaan seterusnya. Saya jemput yang berhormat Datuk Seri Panglima Madius Tanggau Tuaran. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Sebelum saya bertanya, saya ingin tambah 3 lagi batang jalan dalam pertanyaan saya, iaitu jalan menuju ke SK Guakan Baru, jalan ke SK Rinung Puan dan jalan ke SK Tegap. Soalan saya soalan nombor 4. Terima kasih. Silakan Menteri Pembangunan Luar Bandar atau timbalannya menjawab. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih YB daripada Tuaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk maklumat Yang Dipertua, untuk maklumat yang berhormat, Jalan Sinulihan Pahu, Jalan Kotunuan Wasai, Jalan Tinuhan Wangkot, Jalan Tumbolaung, Jalan Hamad Kitapul, Jalan Tumbolik Tiong Kuburan dan Jalan Rungus Gayo Ratau, termasuk yang mungkin tadi yang berhormat baru sebutlah ya. Kawasan Parlimen Tuaran, saya terus terang secara jujur, maklumat untuk jalan ini tidak sampai dan tidak di-capture dalam senarai projek yang dilulus di bawah program luar bandar Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Tetapi saya sendiri yang berhormat ada membuat search sejak semalam bila dapat soalan, bahawa memang saya mengakui, saya melihat memang betul jalan ini memang ada berdekatan dengan sekolah di hujung kampung ya. Seperti Jalan Sinulihan Perahu ini ada 9 kampung, Kotunuan Wasai ada 2 kampung, Tinuhan Wangkot 4 kampung, Tumbalaung ada 4 kampung, Hamad Kitapul 6 kampung, Tumbolik Tiong Kuburan ada 4 kampung, dan iaitu Rungus Gayo Ratau ada 3 kampung. Itu saya sendiri, ya ada 32 kampung semuanya. Jadi yang berhormat, sinsianya tidak ada di capture, jadi saya mintalah mohon kerjasama yang berhormat. Tetapi ada juga nanti dalam soalan tambahan, jawapan tambahan saya, iaitu kerjasama, kalau boleh saya mintalah kepada yang berhormat supaya permohonan ini dikemukakan, permohonan tersebut kepada unit perancangan ekonomi negeri Sabah untuk dimasukkan dalam senarai keutamaan negeri sebelum diangkat kepada unit perancangan ekonomi Jabatan Perdana Menteri UPJPM bagi kelulusan di bawah rolling plan berikutnya. Jadi ini adalah dalam jangka masa panjang lah. Mungkin permainan sebagai jalan kampung. Jadi itu kena go through the EPU lah. Tetapi di peringkat kementerian mungkin kita akan melihat sendiri bagaimana cara untuk jangka pendek sementara menunggu untuk EPU ini. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Menteri. Sila Tuaran, soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas keprihatinan dan jawapan yang telah diberikan. Kesemua jalan-jalan yang saya sebut ini adalah jalan raya JKR negeri. Dan seperti mana yang berhormat nyatakan tadi, bahwa kesemua jalan-jalan ini, termasuk 3 jalan yang saya sebut tadi, menuju ke sekolah. Pertanyaan saya di sini ialah, apa sebenarnya, adakah kementerian mempunyai pangkalan data tentang jalan-jalan raya yang menuju ke sekolah?
dan adakah menjadi dasar kerajaan untuk pastikan supaya semua jalan-jalan yang menuju ke sekolah, road access to school, akan menjadi keutamaan untuk menaik taraf. Dan sebenarnya untuk makluman yang berhormat, saya selaku menteri dahulu, saya telah menyatakan sendiri pada yang berhormat Ketua Perdana Menteri ketika itu menyatakan jalan-jalan ini, dan sebenarnya persetujuan telah diberikan. Terutama sekali jalan Hamad Kitapol, jalan Tegop dan sebagainya, sudah pun dinyatakan, sudah pun diluluskan. Jadi kalau tidak ada rekod di kementerian, artinya ada something is wrong. Ya. Selain daripada itu yang berhormat, jalan-jalan raya seperti ini di seluruh negeri Sabah sebenarnya banyak lagi keadaan yang sama, dan oleh sebab itu adakah pihak kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri akan bekerjasama memastikan supaya semua sekolah-sekolah road access kepada sekolah itu dapat dinaik taraf kepada aspal supaya memastikan guru-guru dan pelajar selesa sampai ke sekolah. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Sila Timbalan Menteri jawab. Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Tuan. Kementerian ini mengambil maklum dan menyambut baik hasrat Yang Berhormat dalam usaha menaik taraf jalan-jalan luar bandar, khususnya jalan yang menjadi perhubungan bagi golongan pelajar sekolah dan guru. Yang ada dalam data maklumat kementerian ialah jalan perhubungan desa. Jadi memang betul macam saya katakan tadi dalam soalan pertama, jawapan itu tadi, iaitu tentang apabila sekolah itu dalam kampung. Jadi sekolah itu secara automatik mendapat manfaat daripada jalan perhubungan desa. Jadi berdasarkan siasatan awal, kementerian mendapati sejak semalam lah bila dapat soalan ni, saya personally with my pegawai lah dengan izin, mendapati memang sekolah-sekolah nyatakan ini berhampiran dengan kawasan kampung. Jadi artinya kalau ada sekurang-kurangnya jalan perhubungan desa, sekolah ini insya-Allah mendapat manfaat lah terus. Jadi oleh yang demikian, kementerian akan mempertimbangkan untuk penyelesaian yang ke masa pendek, iaitu dengan membina jalan perhubungan desa. Itulah sejak kami bincangkan semalam sampai pagi ini tadi. Dan pada masa sama, pejabat ke KPLB Sabah akan diminta turun ke lapangan untuk melakukan siasatan tapak dan menyediakan anggaran peruntukan yang diperlukan, khususnya jalan utama ke kampung ni dan teruslah ke sekolah. Ya, melalui semakan dengan pihak JKR, kita ada menyemak juga JKR semalam Sabah, dimaklumkan bahawa sebahagian jajaran jalan-jalan ini memang betul Yang Berhormat, ia telah ada dalam senarai perancangan JKR, tapi bukan KPLB. Memang ada untuk dibina jalan luar bandar. Walau bagaimanapun, cadangan pembinaan jalan ini akan dirujuk kepada UPN Negeri Sabah juga sebagai dijadikan keutamaan dalam rolling plan yang akan datang. Ada sedikit tambahan ni yang di-Pertua, just to complete the answer. Namun demikianlah, sebagai maklumat tambahan juga kepada Yang Berhormat dalam kawasan Tuaran, ya, antara kriteria utama jalan bandar menyediakan perhubungan yang berkualiti lah dan selamat kepada penduduk luar bandar ke institusi penting seperti sekolah, klinik dan sebagainya. Ada juga projek-projek yang telah pun diluluskan di kawasan YB, iaitu nama projek dalam rancangan Malaysia ke-12. Jalan Mantop Gonipis Tebohon 40 juta. Proses lantikan perundingan sedang dilaksanakan. Jalan Tudan Poring Tebohan Tuaran Sabah 47 juta. Proses lantikan perundingan sedang dilaksanakan. Dan juga naik taraf Jalan Saradan Penimbawan Tuaran fasa 2 22 juta juga baru selesai proses lantikan agensi pelaksana dan sebagainya. Itu sebagai maklumat tambahan lah kepada Yang Berhormat dan kawasan Tuaran pada Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Papar. Soalan tambahan yang kedua ada sebelah sini. Tidak saya jemput yang Berhormat Merbok. Sila Merbok. Terima kasih kepada Tuan Speaker. Soalan saya, adakah pihak Kementerian KPLB ada mengenengahkan bagaimana untuk melaksanakan jalan-jalan, membina turapan jalan menggunakan kaplam modified asfaltik, iaitu menggunakan getah beku, yang mana terbukti bahawa menggunakan getah beku ini bukan sahaja free maintenance tetapi ia juga
menguntungkan dalam jangka masa panjang. Saya pohon penerangan daripada Kementerian. Terima kasih. Terima kasih Merbuk. Sila. Terima kasih YB Merbuk. Jadi memang betul ya. Kadang-kadang setengahnya apa yang kita laksanakan kalau di jalan-jalan kampung lah khususnya. Apatah lagi kalau ianya hanya diturap dengan batu. Kita buat tiap-tiap tahun. Kena hujan, rosak. Buat lagi sekali. Memang kaedah ini saya sendiri secara peribadi pun telah menyuarakan. Bukan hanya menggunakan kaplam. Mungkin jalan-jalan kampung ini, setengahnya kalau kita dapatlah melalui proses kewangan dan sebagainya. Because menggunakan cara volume scale lah. Iaitu bukan hanya menggunakan kaplam. Satu yang kita pernah saya suarakan yang menggunakan cement stabilization untuk kampung. Jadi tak payahlah kita tiap tahun repair. Another one is this kaplam lah. Ya, memang dan kita telah pun ada juga berbincang dengan Kementerian Kerja Raya ya, tentang penggunaan ini. Ya. Bagaimana kalau ianya dapat diserap, digunakan sebagai salah satu kaedah lah untuk di bawah jalan kampung. Ini ialah untuk memastikan ia tidak berulang-ulang lah repair jalan kampung ni. Sebab kita tak bina jalan kampung standard untuk bawa lori besar-besar. Kita faham ya semua ini. Jadi insya-Allah memang kalau ianya satu usaha yang berkesan, yang lebih baik, yang lebih cost saving in terms of maintenance untuk jalan kampung kita di merata negara, di seluruh negara ini, insya-Allah why not if it's better in the long run dan can save cost. Insya-Allah. Terima kasih Perdana Menteri. Papar. Saya nak teruskan sebab panjang dah jawapan tadi. Dengan itu saya menyebut Yang Berhormat Pontian tidak ada dalam Dewan. Saya menyebut seterusnya Yang Berhormat Tuan Oscar Ling Chayu Sibu. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 6. Sila Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Tadi Miss untuk menjawab soalan nombor 3. Ini soalan nombor 6. Sila Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Terima kasih Yang Di-Pertua. Kes pertama varian Omicron telah dilaporkan kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia oleh Afrika Selatan pada 24 November. Varian Omicron ini mempunyai 32 mutasi pada protein spike dengan keupayaan jangkitan 2.7 hingga 3.7 kali ganda lebih tinggi berbanding varian Delta. Kes pertama di Malaysia telah dilaporkan pada 3 Disember melibatkan pelajar dari Afrika Selatan. Sejak itu varian Omicron mula merebak dengan cepat di kalangan komuniti berbanding varian Delta. Kes-kes varian Omicron pada bulan Disember adalah dari pintu masuk antarabangsa sahaja, namun situasi tersebut berubah pada bulan Januari 2022 apabila kes penularan tempatan varian Omicron mula dilaporkan di seluruh negara. Trend peningkatan kes COVID-19 yang baru melebihi angka 10,000 sehari yang disebabkan oleh varian Omicron dicatatkan bermula pada 6 Februari, manakala pada 24 Februari yang lepas, sejumlah 32,070 kes positif baru telah dicatatkan, menjadikan ia sebagai kes harian tertinggi semenjak pandemik melanda negara. Walaupun peningkatan mendadak ini direkodkan, lebih 99% kes harian dicatatkan pada kategori 1 dan 2 sahaja. Walaupun terdapat trend peningkatan dalam kemasukan ke hospital ketika gelombang Omicron ini, kadar discharge dari hospital juga naik dengan mendadak memandangkan kadar sembuh yang tinggi dan tempoh rawatan di hospital yang tidak berpanjangan. Berbanding dengan varian Delta, didapati varian Omicron lebih suka menjangkiti dan membiak pada bahagian atas saluran pernafasan ataupun upper respiratory tract dengan izin. Dan sifat ini memberikan nilai tambah kepada keupayaannya untuk menjangkiti secara mudah serta pantas. Di samping itu juga varian Omicron didapati kurang berkapasiti untuk menjangkiti tisu paru-paru. Ini mungkin menjelaskan mengapa individu yang dijangkiti oleh varian tersebut mempunyai jangkitan yang lebih ringan berbanding dengan varian Delta. Walaupun peningkatan direkodkan, sejak minggu epid yang kelima, berlaku peningkatan bilangan pengisian katil ICU serta kematian harian.
Walaupun begitu, jumlah ini adalah 80 hingga 90% lebih rendah berbanding dengan pelaporan pada Ogos tahun lalu ketika gelombang Delta, walaupun kes pada ketika itu adalah lebih tinggi. Kesan decoupling yang membolehkan indikator sistem kesihatan terkawal ini berlaku sebab beberapa faktor, antaranya liputan vaksinasi yang tinggi, kadar regresi pesakit COVID-19 kepada kategori 3 hingga 5 yang rendah, kadar sembuh yang tinggi, serta tempoh rawatan di hospital yang tidak berpanjangan. KKM juga telah melaksanakan pelbagai langkah dalam menghadapi cabaran gelombang Omicron. Antaranya adalah pelaksanaan pemberian dos penggalak, menambah baik pengurusan COVID-19 melalui pendekatan FTTIS yang diotomasikan, usaha sama fasiliti kesihatan swasta dalam pengurusan COVID-19 dan membangunkan COVID-19 Clinical Care Pathway bagi tujuan memulakan ubat antiviral terkini yang akan diberikan kepada pesakit COVID-19 berisiko tinggi pada peringkat lebih awal semasa mereka bergejala ringan bagi mencegah jangkitan menjadi lebih teruk dan mengaktifkan semula National COVID-19 Rapid Response Task Force bermula 7 Februari. Objektif utama penubuhan pasukan ini adalah memastikan akses ke pusat kuarantin dan rawatan PKRC dan hospital terjamin serta melakukan pemantauan kes COVID-19 melalui pusat penilaian COVID-19 secara maya. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Menteri memberikan jawapan yang panjang lebar. Dan saya rasa Menteri juga ada memaklumkan bahawa PPV akan mengizinkan working untuk budak-budak yang berumur 5 sampai 11 tahun untuk mendapatkan vaksinasi mereka. Tapi sampai sekarang di kawasan saya belum ada lagi PPV yang membenarkan secara working untuk budak kita. Dan dalam 3 minggu cuti sekolah ini, saya rasa adalah waktu untuk kerajaan kita atau kementerian kita untuk memastikan kebanyakan budak-budak kita diberikan vaksinasi. Kerana kebanyakan penyakit COVID ini sekarang merebak di dalam sekolah. Jadi yang membawa balik rumah dan menjangkiti ahli-ahli keluarga mereka. Jadi saya rasa untuk memvaksinasikan budak kita adalah amat penting untuk waktu sekarang. Terima kasih Ibu. Sila Menteri. Jawab. Terima kasih Yang Berhormat. Di Sarawak sudah pun mencapai kadar yang agak tinggi. Sarawak sekarang ini adalah yang paling tinggi di Malaysia, di mana 57% daripada golongan kanak-kanak sudah pun menerima dos yang pertama. Namun demikian, sudah pasti kita akan memudahkan lagi proses vaksinasi di Sarawak dan program Pick Kids ini dilaksanakan dan dipengerusikan oleh Timbalan Menteri 1 Ahli Yang Berhormat daripada Bagan Serai. Saya akan maklumkan kepada beliau cadangan Ahli Yang Berhormat untuk kita buka PPV secara walk-in, terutamanya di kawasan-kawasan yang mana tidak lagi ada appointment ataupun semua yang dah minta temu janji dah diselesaikan, bolehlah dibuka secara walk-in dan saya akan maklumkan kepada beliau untuk memberi perhatian kepada kawasan Yang Berhormat. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan yang kedua, saya cari sebelah sini dulu. Ya, sila Alur Gajah. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya nak memohon kepada Kementerian Kesihatan, Yang Dipertua Menteri, kalau dilaporkan hari ini berpuluh ribu kes positif dalam dapatan data-data terkini. Dan juga kita menerima data-data terkini mengenai jumlah rakyat Malaysia telah pun diberi vaksinasi dan juga yang telah menerima dos penggalak. Soalan saya, adakah kerajaan bersedia untuk berkongsi data berapa patuskah di kalangan rakyat yang telah menerima dos penggalak masih lagi dijangkiti oleh COVID-19 varian Omicron ataupun Delta walaupun ia bertahap 1 dan 2. Terima kasih. Terima kasih Alur Gajah. Sila Menteri. Ya, kita memang ada maklumat tersebut di database GitHub kita. Sekiranya Yang Berhormat
perlukan data tersebut, saya akan bagi secara bertulis sebab memang kita terbitkan data tersebut. Ya. Terima kasih. Soalan tambahan yang Jempol. ketiga, sila Yang Berhormat Kuala Selangor. Terima kasih Yang di-Pertua. Menteri kita sedia maklumi meskipun Omicron membawa jumlah kemasukan hospital ataupun hospitalization dengan izin dan virulensinya agak rendah berbanding Delta, kita sedar bahawa di sana wujud beberapa juta penerima Sinovac berumur lebih 50 tahun. Apakah tindakan yang wajar untuk kementerian pastikan ia mendapat booster dose dan mengapa KKM dan menteri menangguhkan booster dose ini kepada 31 Mac dan apakah ia bersabitan dengan PRN Johor atau apakah seterusnya? Apakah sebenarnya? Jadi kalau dapat sedikit penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Masih terdapat beberapa orang yang belum lagi mendapat booster di kalangan kumpulan yang disebutkan oleh Ahli Yang Berhormat tadi. Sebab itu kita telah buat keputusan untuk memastikan bahawa yang pertamanya kita sudah pun memperluaskan pemberian booster kepada semua melalui walk-in, iaitu melalui walk-in kepada PPV untuk booster. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk kita memberi pilihan booster kepada mereka yang belum lagi mendapat dos penggalak mereka, sebab ada keengganan di kalangan beberapa penerima vaksin untuk mendapat vaksin yang bercampuran daripada dos primer mereka. Di sekarang ni di beberapa PPV kita bagi pilihan Pfizer, AstraZeneca, Sinovac dan sebagainya, dan ini telah membantu menaikkan sedikit liputan vaksinasi di kalangan mereka yang sebelum ini mungkin tidak mahu mengambil booster. Dan tempoh yang kita beri ini adalah bukan berkaitan dengan pilihan raya negeri, tetapi lebih kepada untuk kita memberi masa sedikit bagi mereka untuk melengkapkan booster. Ada banyak permintaan supaya dilanjutkan sedikit masa. Jadi lanjutan masa ini pun adalah yang terakhir, yang muktamad, dan pada akhir bulan ini sekiranya mereka tidak mendapat dos penggalak mereka, maka status vaksinasi mereka adalah tidak lengkap. Terima kasih Menteri. Minta maaf jempol, saya tertaluk kepada Peraturan Mesyuarat 24 kira maksimum 3 soalan tambahan. Terima kasih jempol, terima kasih tadi Kepung juga. Pertanyaan jawab lisan seterusnya, saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Muhammad Nizar Haji Zakaria Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih untuk speaker. Soalan saya nombor 7. Sila Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi menjawab. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk maklumat Yang Berhormat Farid, Medak melalui SME Corp Malaysia ada menyediakan insentif pelaksanaan program peningkatan enterprise Bumi Putera ataupun BIP yang menyediakan bantuan berbentuk geran dengan nilai maksimum sehingga RM500,000 bagi tujuan peningkatan kapasiti dan keupayaan perniagaan PMKS. Walau bagaimanapun, program BIP ini tidak menyediakan geran secara keseluruhan, tetapi diberikan dalam bentuk geran padanan dan tertakluk kepada kelulusan. Peratus bantuan geran boleh dipertimbangkan mengikut saiz syarikat seperti berikut. 90% geran untuk syarikat bersaiz mikro, 60% geran untuk syarikat bersaiz kecil dan 50% untuk syarikat bersaiz sederhana. Bagi tahun 2021, sejumlah RM38.7 juta telah diluluskan dan memberikan manfaat kepada 310 syarikat PKS. Geran padanan ini dilaksanakan bagi memastikan adanya komitmen
di pihak syarikat untuk menanggung sebahagian kos dan merupakan antara kaedah kawalan risiko di pihak kerajaan bagi memastikan syarikat komited untuk meneruskan projek yang diluluskan sehingga selesai. Bagi syarikat PKS yang memohon pembiayaan untuk menambah baik perniagaan di bawah program pembiayaan digital PMKS, Digital Financing Initiative (DFI), mereka layak untuk mendapat penukaran geran sehingga 50%, hanya maksimumnya RM250,000 daripada perbelanjaan yang layak seperti yang layak dimohon seperti mana cadangan daripada Yang Berhormat Parit. Kita ada convert daripada geran ke pinjaman kepada geran. Namun demikian ianya tertakluk kepada beberapa syarat seperti yang pertama, pembelian mesin dan juga peralatan, aplikasi sistem, e-commerce, pembungkusan dan produk pembungkusan, pengiklanan dan juga promosi, persijalan dan juga sistem pengurusan kualiti. Sehingga Oktober 2021, sejumlah 20 PKS telah mendapat kelulusan penukaran geran melibatkan kos berjumlah RM4.7 juta di bawah SME Corp Malaysia, yang mana skim ini kita baru mulakan di hujung tahun lepas. Terima kasih. Soalan tambahan pertama sila, Farid. Terima kasih Tuk Speaker. Tahniah saya ucapkan kepada Yang Berhormat Menteri yang telah pun menjelaskan bagaimana bantuan-bantuan yang diberikan kepada kerajaan khususnya untuk membantu golongan peniaga dan juga usahawan-usahawan kita. Jadi saya mengharapkan mewakili peniaga-peniaga dan usahawan supaya banyak lagi bantuan-bantuan yang boleh dibantu oleh kerajaan melalui kementerian, apatah lagi dalam tempoh pandemik ataupun endemik ini mereka memerlukan kata orang bantuan. Jadi soalan tambahan saya, selain daripada grant kepada PKS melalui SME Corp, apakah inisiatif kerajaan dalam membantu perusahaan mikro dan juga informal terutamanya akibat bencana banjir yang melanda negara kita baru-baru ini, dan saya mohon supaya banyak lagi insentif-insentif yang dibantu khususnya kepada peniaga ataupun usahawan-usahawan kita yang terjejas termasuklah banjir ini. Terima kasih. Siap Farid, sila Menteri. Terima kasih di atas keperhatian Yang Berhormat Parit terhadap usahawan PMKS. Kita sudah maklum sekarang ni orang kata curah jatuh di tepi tangga. Bila habis pandemik kena banjir pula. Yang soalan pandemik kita sudah maklum telah berbagai-bagai inisiatif telah dilaksanakan. Untuk banjir ini, untuk maklumat Yang Berhormat, kita ada dua kategori. Yang pertama ialah kategori informal dan juga mikro. Ini akan diuruskan oleh Tekun, di mana Yang Berhormat Perdana Menteri yang begitu perhatian mengenai masalah usahawan ini telah pun bersetuju untuk memberikan sumbangan secara geran RM3,000 kepada usahawan mikro dan juga informal yang diuruskan oleh Tekun. Dan kumpulan yang kedua ialah kumpulan IKS ini diuruskan oleh SME Corp, di mana di bawah IKS ini dia akan diberikan pinjaman maksimum RM100,000 tanpa interest dan moratorium diberi sehingga setahun. InsyaAllah petang ini kumpulan pertama akan menerima sumbangan daripada Tekun sebanyak RM3,000 seorang yang akan saya adakan di Shah Alam. InsyaAllah petang ini kita akan mulakan. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Bukit Bintang. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri. Golongan manakah yang mendapat manfaat geran padaan pinjaman kerana biasanya golongan ini yang tidak mendapat sokongan politik pemerintah akan ditepikan, dan mengapakah pihak yang bertanggungjawab tidak memberhentikan kelakuan ini yang tidak keadilan kepada pemohon geran padaan ini? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Muhammad Bukit Bintang. Muhammad cuba mengatakan bahawa bantuan-bantuan ini berdasarkan kepada sokongan politik. Itulah maksudnya. Seperti mana yang dibangkitkan oleh Sungai Seput semalam. Senang gitu Yang Berhormat, bahawa kerajaan yang ada ini dia ada. Tadi yang saya sebut BIP ni hanya untuk Bumi Putera.
untuk bukan Bumi Putera juga ada skim kita. Dipanggil skim BAP, skim ini. Pun kita open. Boleh dapat geran juga. Itu yang pertama. Tidak ada beza Bumi Putera dengan bukan Bumi Putera. Tapi untuk Bumi Putera ada skim, bukan Bumi Putera juga ada skim. Dua skim ini. Pertama. Yang kedua, mengenai politik tak ada. Kita tak ada pun dalam borang tersebut ahli politik daripada mana, tak ada. Kita hanya berdasarkan kepada kemampuan mereka sebagai seorang usahawan dan dibuat penilaian bukan daripada latar belakang politik tapi penilaian yang dibuat daripada kemampuan mereka dan juga bagaimana mereka menjalankan perniagaan. Sebab itu di dalam kita memberikan bantuan, saya lihat beribu yang sebut tadi, saya pun tak tahu. Dan ni orang mana-mana daripada parti, daripada mana-mana parti. Yang penting bagi kita untuk memajukan, membela nasib usahawan, ketepikan faham politik, tetapi mereka inilah yang harus kita bantu demi untuk membangunkan sumber ekonomi negara kita yang terjejas ni. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Saya lihat Alu Gajah dah 2 kali. Mungkin yang belum Kepung tadi nak bertanya Kepung. Ada saya bagi peluang. Bagi peluang mantan tanya. Saya tak apa. Baik. Terima kasih. Saya nak tanya ringkas. Ya. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya nak tanya apa perancangan menteri bagi grant insentif kepada usahawan Malaysia yang mendapat bahan mentah mereka semua buatan Malaysia dan juga mengupah pekerja semua warga Malaysia tanpa pekerja asing. Terima kasih. Terima kasih. Kepung. Terima kasih Kepung. Ini satu pandangan yang baik. Jadi selain daripada saya kata tadi kita berikan kepada kumpulan Bumi Putera dan juga bukan Bumi Putera, malah mungkin kita juga boleh timbang. Tuan Yang Berhormat Kepung mengatakan bahawa yang mana-mana usahawan yang 100% menggunakan produk tempatan dan juga menggunakan pekerja-pekerja tempatan. Mungkin kita boleh memberikan sesuatu galakan dan malah skim yang baru yang kita akan laksanakan iaitu usahawan-usahawan yang bermula dengan modal sendiri. Dia tak ada pinjam dengan mana-mana agensi tapi hari ini dengan modal poket dia sendiri dia telah berjaya di dalam perniagaan. Ini pun kumpulan yang kita akan berikan perhatian untuk kita memberikan kelebih kemudahan kepada mereka untuk mendapatkan apa juga bantuan. Dan juga di kategori sebenarnya yang berhormat kata tadi dan juga yang kata usahawan yang mula dengan modal sendiri ini kita letakkan dalam fast lane lah. Artinya prosedur-prosedurnya mungkin akan dikurangkan kalau dibandingkan usahawan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Saya terhad 3 saja tambahan. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya ingin menyebut Yang Berhormat Puan Rosnah binti Alwai Tangga Batu. Terima kasih Datuk Speaker dan Yang Berhormat Menteri. Semasa banjir berlaku kecemasan, Abang Viva pantas ke depan. Soalan saya nombor 8, sila Menteri berikan penjelasan. Sila Menteri Pembangunan Luar Bandar Timbalan jawab. Terima kasih Yang Berhormat Tangga Batu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalan Yang Berhormat ialah bagaimanakah program bantuan rumah PBR adalah lebih dikenali sebagai program perumahan rakyat termiskin PPRT merupakan salah satu inisiatif pembasmian kemiskinan luar bandar dalam memastikan kumpulan sasar miskin dan miskin tegar dapat mendiami kediaman yang selamat dan selesa insya-Allah. Secara umumnya asas pemilihan penerima adalah melalui bank data sistem e-Kasih ini secara umum yang walau bagaimanapun kementerian masih lagi menerima dan menimbangkan permohonan selain daripada sistem berkenaan iaitu melalui perakuan dan pengesahan daripada masyarakat mesyuarat fokus group pembasmian kemiskinan peringkat daerah FGD atau negeri FGN atau jawatankuasa yang setara dengannya di peringkat negeri dan juga daerah. Selain itu, kementerian turut mengadakan inisiatif dengan izin Search and Assist oleh pegawai-pegawai kementerian dan agensi di bawah kementerian dari masa ke semasa. Permohonan individu juga boleh dibuat secara dalam talian dan akan dipertimbangkan dalam jawatankuasa yang di peringkat kementerian berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, selain menepati kriteria dan kumpulan miskin, dalam kumpulan miskin dan miskin tegar, penerima haruslah juga
memenuhi syarat pemilikan tanah tapak rumah berkenaan ya. Syarat pemilikan tanah ini amat penting untuk dipenuhi bagi mengurangkan risiko perebutan hak milik setelah bantuan disalurkan. Justru itu, bagi menangani isu permohonan yang layak namun tidak mempunyai tanah, pihak kementerian mohon penglibatan daripada kerajaan negeri masing-masing menyediakan tapak yang bersesuaian bagi tujuan ini. Terima kasih. Soalan tambahan, sila Tangga Batu. Terdapat penerima rumah PPRT telah menyalahgunakan kemudahan ataupun keistimewaan ini dengan memberi sewa kepada orang lain. Adakah kementerian telah mengenal pasti golongan yang berbuat demikian dan kenapa ianya berlaku dan apakah tindakan yang dibuat untuk mencegah ianya dari berulang? Terima kasih. Sila, Perdana Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Senario begini ni banyak Yang Berhormat. Ada yang siap rumah PPRT, sehari sebelum pindah meninggal. Nak bagi orang lain diam, keluarga tu tak bagi. Keluarga tu tak juga layak untuk diam di situ. Ada yang baru masuk 2 hari meninggal. Pun rumah kosong. Anak-anak tak ada, tak mau diam situ. Rumah tu kosong macam tu. Yang disewakan ke kontraktor untuk pasang tiang elektrik pun ada. Kita jumpa semua tu. Ini kerja memang tak patutlah. Kalau dah kita susah, kerajaan nak bantu, gunakanlah seelok-eloknya. Kita pun mengharapkan sama-samalah kejujuran kita. Kerajaan jujur nak bantu sedaya upaya. Dan kalau boleh, yang diberikan hak ini juga, kerjasamalah. Dan terutama sekali apabila yang memohon keluarga susah, memang miskin ataupun dekat-dekat nak miskin, kalau boleh, ibu bapa tu yang sudah ataupun keluarga yang tadi kes meninggal ni lah, janganlah dihantar ke rumah PPRT lah. Ya, tetapi memang layak pada punya, why not jagalah di rumah seperti apa yang berlaku tersebut. Ya, kerajaan tahu pasal apa yang berlaku ini. Tetapi inilah ada berkaitan dengan tanah. Saya sebagai contoh, sayang rumah macam tu. Nak bagi orang lain diam, keluarga tak bagi tanah orang lain. Jadi ini antara permasalahan yang dijumpai lah. Banyak yang sebenarnya Yang Berhormat seluruh negara perkara ini. Di Sabah, di Sarawak, saya yakin di Semenanjung ni juga. Jadi insya-Allah kerajaan kita pun mengingatkan juga agensi-agensi dalam fokus group, kalaulah selain daripada garis panduan yang ada ni, gunalah juga budi bicara menimbang tentang apabila nak memberikan rumah ini, pemilihan ini memang betul ianya susah, layak, tetapi kalau dah sehari dua pun dah nak ini, ada orang lain lagi yang memerlukannya. Jadi kita juga minta kepada agensi yang membuat pemilihan ini untuk menggunakan budi bicara kita juga melihat tentang keperluan-keperluan ini. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Perdana Menteri. Soalan tambahan kedua, sebelah sini saya tengok ada 3 yang berdiri, tapi yang awal berdiri Yang Berhormat jempol. Ini tak nampak. Terima kasih Datuk Speaker. Saya memahami keadaan yang mana perumahan rakyat termiskin ini memang satu perkara yang tidak habis, tidak ada penghujungnya kerana berbagai isu yang dikaitkan sebentar tadi, di mana saya mahu supaya ianya dilonggarkan. Soal tadi backlog e-kasih telah pun diselesaikan. Namun yang keduanya soal tanah. Tanah ini kadang-kadang ada kalanya dibagi surat akuan, aku janji ataupun sebagainya, pakai PA kepada orang yang miskin tersebut. Yang keduanya saya nak bertanya kepada Menteri, keadaan rumah ini dia saiznya hanyalah 6,660 kaki persegi, yang mana harganya RM56,000 dan mempunyai 3 bilik. Adakah pihak kementerian memikirkan bahawa keselesaan terhadap mereka ini yang spesifikasi yang sedia ada supaya ia dilengkapkan? RM56,000 dalam kadar sekarang ini harga yang mahal, so pastilah ianya tidak memberi satu hadiah kepada warga ataupun rumah PPRT pada warga yang susah. Yang keduanya, susah tiba-tiba akibat banjir ini, banyak rumah rosak. Berapakah peruntukan diperlukan untuk membaik pulih rumah tersebut? Terima kasih. Saya jempol, sila Perdana Menteri. Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih YB Jempol. 2 dalam 1 ya. Saya sentuh pasal banjir sikitlah ya.
apa yang berlaku di negara kita tahun lepas, musibah yang menimpa warga rakyat kita, kerajaan telah pun membuat penilaian dan taksiran bagi pelaksanaan sebanyak 2,835 unit rumah untuk di 70 Bina Baru dan selebihnya ialah untuk baik pulih akibat banjir di seluruh negara sehingga kini 28 Februari sebanyak 110 unit sudah siap dibaiki dan 1,572 sedang dalam pelaksanaan pembaikan dan juga pembinaan baru. Jadi berkaitan dengan saiz ini, nak bagi latar belakang sedikit tentang pertama ialah tentang peningkatan kos binaan. Peningkatan daripada 10 ke 15% sesungguhnya dalam tempoh pasca pandemik ini kita akui. Sukar sekarang nak cari kontraktor dan ada yang ramai tak mau buat kerja. Dia kata harga rendah. Dan implikasi ini menyebabkan kelewatan pembinaan dan bantuan lewat disampaikan kepada kontraktor. Jadi antara cadangan yang dibuat ialah cadangan kenaikan kos rumah perlu dibawa ke mesyuarat jamaah menteri untuk kelulusan kerana memberikan implikasi kewangan kepada kerajaan. Dan di samping itu sebagaimana disebut oleh YB Jempol tadi iaitu tentang itu kos saiz rumah yang ada sekarang. Jadi kalau kita nak mencadangkan untuk menambah lagi saiz ini, sudah pastinya kos ini juga akan direview semula. Peningkatan kos dan ditambah floor area untuk rumah ini. Saya yakin insya-Allah mudah-mudahan mudah-mudahan kita tengoklah bagaimana rumah PPRT ini kalau anak banyak memanglah kadang-kadang tak tahu apa nak kata, kalau boleh dibesarkan sikit terus kita pun nak sebenarnya Jadi Kementerian dan Tindakan menyediakan cadangan kenaikan untuk dibentangkan untuk diluluskan oleh Jamaah Menteri adalah seperti berikut. Bina Baru di Semenanjung 56,000 kepada 64,000. Ini cadangan yang dibawa ke Jamaah Menteri Bina Baru pula di Sabah Sarawak daripada 68,000 kepada 78,200. Dan ini yang dicadangkan itu sebanyak kenaikan 15% untuk dibawa ke Jamaah Menteri. Jadi cadangan semakan semula reka bentuk baru termasuk kos pembinaan adalah berdasarkan harga semasa. Artinya semua ini yang Berhormat Jempol diambil kira. Dan mungkin ada satu tambahan, mungkin nama PPRT ini pun mungkin kita sedang bicara untuk boleh tak ubah nama ni kepada nama yang lebih soft lah. InsyaAllah mudah-mudahan. Terima kasih. Terima kasih. Boleh satu lagi betul-betul? Pasal rumah PPRT. Saya bagi peluang soalan tambahan yang ketiga. Sila Yang Berhormat Baling. Terima kasih Timbalan Ketua. Terima kasih kepada Timbalan Menteri yang telah memberi jawapan yang begitu baik. Cuma saya di Kedah, di kawasan saya di Baling, untuk makluman Yang Berhormat, sejak 2018 habis idaman pilihan raya, terencat semua pembinaan rumah. Di Kedah, untuk makluman Timbalan Menteri, Kedah yang mengurus tabirkan berkaitan dengan rumah PPRT ini. Jadi soalan saya, apakah perancangan untuk merancakkan semula, sebab backlog tu terlalu banyak di kawasan kami yang mana penghulu, DO, semua pemimpin masyarakat telah memaklumkan siapa yang patut wajib dapat rumah, tapi sampai hari ini masih ada masalah tak dapat lagi. Jadi saya harap Yang Berhormat Menteri boleh tanyakan dengan pihak Kedah dan maklumkan kepada pihak kami. Terima kasih. Terima kasih Baling. Sila. Terima kasih YB Baling. Mungkin secara terperinci daripada Kedah saya tak ada jawapan sekarang. Tetapi untuk pengagihan untuk 2022 ini saya boleh bacakan sedikit di sini, iaitu Kedah akan menerima bina baru sebanyak 140 buah. Kedah dalam tahun 2022 ini dengan jumlah peruntukan 9 juta. Lepas itu baik pulih pula untuk Kedah saja 580 buah dengan jumlah peruntukan 7 juta. InsyaAllah. Jadi ini yang di bawah mungkin dimasukkan terus kepada sama ada di bawah Perda, di bawah Kedah ke, ataupun mungkin di bawah pejabat daerah dan sebagainya. Jadi ini yang figures yang ada pada saya. Mungkin apa yang dibuat oleh Kedah mungkin melalui peruntukan khusus ke mana-mana, I can get the detail. InsyaAllah tengok kalau ada. Terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Pertanyaan jawab lisa seterusnya saya ingin menyebut Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusof Alor Gajah. Terima kasih Datuk. Dalam soalan saya nombor 9. Terima kasih. Sila Menteri Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Timbalan.
Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Terima kasih Yang Amat Datuk Yang Tua, terima kasih Yang Amat Alor Gajah. Datuk Yang Tua, untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Perumahan dan Kejahatan Tempatan sedang merangka dasar peralihan pengurusan sisa pejal ke arah ekonomi kitaran yang menekankan amalan penggunaan dan pengeluaran yang mampan, Sustainable Consumption and Production SCP, dan telah memasasarkan untuk meningkatkan kadar kita semula kebangsaan kepada 40% menjelang tahun 2025. Sehubungan itu, KPKT melalui Perbadanan Pengurusan Sisa Pejal dan Pembersihan Awam ataupun SDB Corp komited dalam melaksanakan berbagai usaha dan inisiatif untuk memastikan keberkesanan sistem penghasilan sisa sebagai usaha memelihara alam sekitar seperti berikut. Yang pertama, membangunkan sistem wages atau Waste Executive Geographical Information System untuk memudahkan orang awam mencapai pengkalan data kemudahan pengurusan sisa kita semula seperti pusat dan tong kita semula berhampiran secara atas talian. Yang kedua, membangunkan kerangka kerja bagi pelaksanaan perluasan tanggungjawab pengeluara Extended Producer Responsibility atau APR terhadap produk yang dikeluarkan sehingga ke peringkat post-consumer dalam kitaran hidup produk tersebut bagi menggalakkan pengasingan sisa di punca dan meningkatkan amalan kita semula dalam kalangan masyarakat. Yang tiga, meneruskan pelaksanaan sistem pemberian ganjaran Trash to Cash secara fizikal atau elektronik untuk merangsang penglibatan masyarakat dalam melaksanakan program SAS. Yang keempat, meningkatkan bilangan kemudahan kita semula untuk memudahkan orang awam menghantar sisa ke kita semula. Dan yang kelima, mengadakan sesi libat urus bersama pemain industri kita semula bagi menambah baik industri kita semula. Selain itu, SDB Corp juga akan meneruskan berbagai kempen kesedaran dan memperluaskan program pendidikan bagi meningkatkan penglibatan berbagai peringkat masyarakat untuk memudayakan amalan kebersihan 3R, Reduce, Reuse dan Recycle dengan izin seperti berikut. Yang pertama, program Komuniti Sipar Sisa KOSIS melibatkan komuniti di 17 buah program perumahan rakyat PPR. Yang kedua, program SAS secara mandatori di sektor isi rumah, sektor industri, komersial dan institusi serta sektor pembinaan di 7 negeri yang menerima pakai Akta 672. Yang ketiga, program World Clean Up Day dari 6 hingga 19 September bagi menyahut cabaran Badan Penganjur Dunia yang mensasarkan 5% daripada populasi dunia bersama-sama melakukan pembersihan kawasan secara serentak untuk menangani masalah sisa pepejal termasuk sisa di laut. Yang keempat, pertandingan Waste to Arts yang merupakan pertandingan seni berasaskan barangan kitar. Yang kelima, kempen buang sampah dalam tong sampah dan kempen berani tegur. Yang keenam, kempen harga makanan elak pembazaran Value Food No Waste yang dilaksanakan pada setiap rumah, setiap musim perayaan untuk mengelakkan pembazaran sisa makanan. Datuk Yang Mulia, Kementerian juga menggalakkan syarikat swasta atau kontraktor kita semula menggunakan aplikasi Trash to Cash secara atas talian selaras dengan perkembangan semasa dan revolusi industri 4.0. Terima kasih. Soalan tambahan, silakan. Terima kasih Kementerian Kejahatan Tempatan dan Perumahan. Cumanya saya selain daripada jawapan yang saya telah terima dan amat baik, cuma komen saya kalau dilihat secara umum, negara kita sebagai negara maju jauh ketinggalan dalam pengurusan sisa pepejal. Ya. Berbagai inisiatif telah disebutkan, termasuk juga kitaran semula dan untuk dijadikan tenaga. Setakat ini, bolehkah kementerian memperincikan ataupun memberi penjelasan kejayaan kita dalam bidang ini? Contohnya di Kuala Lumpur yang banyak mengeluarkan sisa pepejal. Adakah kita menggalakkan ataupun menggunakan dasar-dasar yang disemak semula untuk memastikan konsesi ini, skop konsesi itu dikaji semula dan dirangkumkan dasar yang akan dipindah. Ini membolehkan negara bekerjasama dengan negara-negara lain yang mempunyai teknologi terkini untuk memastikan kita
mencapai tahap yang disebutkan SDG dan negara kita ini mahu mengamalkan ESG iaitu Environment, Social dan Governance. Jadi saya mohon kementerian untuk memberi sedikit maklumat mengenai tahap mana kejayaan kita dan tahap mana pindaan akan dibuat dari segi konsesi untuk untuk menguruskan sisa pepejal negara kita ini. Kalau kita tidak melihat secara holistik, maka satu pun kita semula untuk digunakan penjanaan tenaga dan kuasa tidak dapat dilaksanakan kalau dilihat setakat ini. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Alor Gajah. Kita terima dan kita akui seperti mana yang saya sebutkan tadi Yang Amat Datuk Yang Pertua, bahawa kita cuba mensasarkan supaya kadar kita semula kebangsaan kita kepada 40% maknanya masih di belakang lah Yang Amat ya. Sepatutnya kita dah tingkat. Ini bukan saja dari segi pelaksanaan kita, yang penting ialah kesedaran masyarakat supaya bagaimana kita tidak menjadikan bahan-bahan sampah ni ataupun waste ni semakin bertambah. Sebaliknya kita cuba membantu kerajaan dalam menyelesaikan masalah sampah-sampah ni. Datuk Yang Pertua, untuk makluman Yang Amat, kita ada beberapa pendekatan dalam kita menangani isu pengurusan sisa pejal. Umpamanya kita ada tapak pelupuan sanitari, ada 8 tapak pelupuan sanitari di negara kita. Kita ada 14 tapak pelupuan bukan sanitari. Yang sanitari ini dia ada sikit chemical, teknikal dan sebagainya. Datuk Yang Pertua, yang 14 tapak pelupuan bukan sanitari ini ialah pengumpulan sampah biasa ni. Dan yang ketiga kita ada loji rawatan thermal ataupun incinerator, ada 4 di seluruh negara. Dan yang 2 stesen pemindahan, dan kita ada 9 loji rawatan air larut atau resap LTP, dan satu lagi ialah seperti mana yang Yang sebutkan adalah WTE, Waste to Energy. Dan setakat ini kita ada 4 lokasi yang melibatkan loji Waste to Energy ni Yang Amat Datuk Yang Pertua, iaitu WTE Kuala Lumpur, WTE Bukit Payong Johor, WTE Sungai Udang Melaka, WTE Ladang Tanah Merah Negeri Sembilan. Dan 3 daripadanya di atas tadi, itu di Bukit Payong Johor, Kuala Lumpur dan Melaka, projek yang telah pun dilantik kontraktor untuk melaksanakan program WTE ini. Dan bagi satu yang keempat itu di Tanah Merah Negeri Sembilan, projek belum lagi dilantik kontraktor. Datuk Yang Pertua, sebenarnya saya setuju. Sebab itulah dari segi konsesi ini, kita setakat ini ada 3 konsesi yang melaksanakan pengelolaan sisa pepejal ni, iaitu di bawah SLB Corp, di Alam Flora, di setengah di Kuala Lumpur, Pahang dan sebagainya, dan di selatan satu dan juga di utara. Dan yang menjadi mungkin juga isu pada kita, kerana tidak semua negeri yang menerima pakai akta ni, dan kita hanya 7 negeri saja. Sebab itulah kita perlu melihat kembali supaya pelaksanaan akta 672 ni dapat diperluaskan lagi kalau boleh, supaya kekesanan kita dalam menguruskan sisa pejal yang dapat kita pertingkatkan. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan yang kedua, ramai yang nak beri. Saya jemput Yang Berhormat Sri Gading. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Tadi Yang Menteri ada menyebut perkataan Bukit Payong di Johor. Masalah yang timbul ialah kerana sampah-sampah yang dikumpulkan daripada kawasan bandar dibawa untuk dilupuskan di kawasan luar bandar. Jadi yang mendapat bahananya ialah orang di kawasan luar bandar. Ada tak satu mungkin rancangan kerajaan untuk memastikan bahawa sampah-sampah yang dibuang oleh rumah di kawasan bandar itu ditimbang dan dikenakan iuran supaya dengan itu dapat mengurangkan banyak dari segi pembuangan sisa-sisa pepejal ni. Itu saja. Terima kasih Sri Gading. Baik, sila malam Menteri. Terima kasih Datuk Yang Pertua.
Maksud Yang Amat tadi mana sampah-sampah ni daripada perumahan-perumahan ni ditimbang, dijual, dibayar. Ditimbang dan maknanya pengguna sendiri membayar. Berbanyak bahan yang nak dibuang, supaya dengan itu barulah pengguna itu tahu bahawa dia kena bayar, dan dia akan kurangkan pembuangan sampah tadi. Okey. Terima kasih Yang Amat. Malah Yang Amat Datuk Yang Bertuah, kerajaan lebih baik daripada itu. Sampah-sampah yang dibuang oleh pengelola sampah ni, termasuk di rumah-rumah, kita beli pula. Trash to cash, maknanya nak memberikan kesedaran kepada masyarakat supaya sampah-sampah tidak dibuang begitu saja. Sebaliknya, kita memberikan nilai kepada sampah-sampah ini dengan mempunyai harga-harga yang tentu, Datuk Yang Bertuah. Umpama saya ambil contoh, minyak masak terpakai RM1.10 sekilo. Kalau dah jangan dibuang begitu saja supaya tidak menjadi sisa sampah kepada masyarakat. Dan banyaklah lain-lain, Datuk Yang Bertuah. Televisyen yang buruk-buruk ni jangan buang begitu je. Kita boleh beli RM4 satu unit televisyen buruk. Dan lain lagi, banyak lagi Datuk Seri. Terima kasih Yang Amat kerana bukan saja kita nak denda pada pengeluar sampah, tapi kita beri pula insentif. Kita beli barang-barang sampah-sampah yang mereka keluarkan ini. Itu baiknya kerajaan. Dan kita harap kesedaran masyarakat mesti ada pada kita semua. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Saya Tan Sri kalau teruskan sebab panjang. Bukit Payung. Saya menyebut Yang Berhormat Datuk Dr. Hassan bin Baharom Tampin. Terima kasih Timbalan Speaker. Sebelum saya memukakan soalan, saya nak betulkan pembayaran allowance khas, bukan bonus. Soalan saya nombor 10. Sila Menteri Kesihatan jawab. Tuan dan Ketua, menerusi pembentangan Belanjawan 2022, kerajaan telah mengumumkan bantuan khas kewangan sebanyak RM700 kepada 1.3 juta penjawat awam grade 56 dan ke bawah, termasuk petugas barisan hadapan di Kementerian Kesihatan Malaysia. Bantuan khas kewangan ini telah dibayar pada 25 Januari 2022. Secara khususnya, bilangan warga kerja KKM yang menerima bantuan khas kewangan adalah seramai 290,892 dengan melibatkan implikasi kewangan sebanyak 203.6 juta ringgit. Kerajaan juga menyediakan pelbagai manfaat bersifat kewangan dan bukan kewangan kepada petugas barisan hadapan yang terlibat secara langsung di dalam menangani penularan pandemik COVID-19. Pemberian allowance khas COVID-19 kepada petugas barisan hadapan, contohnya doktor, jururawat, pemandu ambulans, yang mana kadarnya telah dinaikkan daripada RM400 kepada RM600 sebulan bermula bulan April 2020. Sehingga 31 Disember 2021, sejumlah RM1.1 bilion telah dibayar kepada petugas barisan hadapan bagi allowance khas COVID-19. Prinsip yang melayakkan pembayaran allowance khas COVID-19 adalah anggota kesihatan perlu diarahkan melaksanakan tugas dalam rantaian skop pengurusan wabak COVID-19 dan bayaran dibuat berdasarkan borang tuntutan yang dibuat oleh pegawai kepada pusat tanggungjawab PTJ masing-masing. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, sila Tampin. Terima kasih kepada Menteri atas jawapan itu. Namun, apakah dalam pengetahuan Menteri masih lagi terdapat isu yang timbul di mana terdapat perkara yang perlu diselesaikan oleh kementerian dalam memastikan kebajikan frontliner ini dapat diberi keutamaan? Dan saya dimaklumkan allowance khas kepada mereka tidak diberikan sepenuhnya. Daripada 600 hanya diberikan 300 saja. Terdapat juga yang tidak diberikan kerana tidak memenuhi kriteria seperti vaksin tidak lengkap walaupun ia telah disahkan mempunyai alergik kepada dirinya. Jadi demikian juga dalam soal jumlah hari tugasan. Mesti mencukupi 4 hari dan sebagainya. Ini suatu perkara yang perlu penjelasan daripada kementerian tentang perkara yang ditimbulkan. Terima kasih.
Terima kasih Tampin, silakan. Ya, terima kasih kepada Yang Berhormat. Memang kita ada beberapa syarat, termasuklah lengkap vaksinasi. Namun demikian, bagi mereka yang tidak dapat divaksinasi atas sebab-sebab perubatan, maka mereka dikecualikan dan layak untuk menerima lawan khas mereka. Untuk syarat-syarat yang lain, ia semuanya telah pun dimaklumkan kepada anggota kesihatan yang layak dibayar allowance tersebut. Antaranya adalah melaksanakan aktiviti pengesanan dan saringan kesihatan wabak COVID-19, mereka yang menerima, mengumpul dan mengangkut ujian sampel, menguruskan kemasukan dan perawatan pemulihan bagi individu yang disyaki atau pesakit COVID-19, menguruskan kemasukan dan perawatan pemulihan bagi individu yang disyaki bertugas di Jabatan Kecemasan dan Trauma di hospital, menguruskan pesakit yang disyaki COVID-19. Jadi ini semua adalah syarat-syaratnya. Jika ada dan juga doktor dan anggota kesihatan yang diarah layak dibayar lawan khas berdasarkan jumlah hari bertugas, sama ada RM600 bagi tempoh 15 hari dan ke atas dalam sebulan, atau RM300 bagi tempoh kurang daripada 15 hari dalam sebulan, yang berada di CPRC, menganggotai Rapid Assessment Team. Jadi ini semua syaratnya. Kalau sekiranya ada aduan tertentu daripada Yang Berhormat, boleh ditujukan kepada saya. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jumpa Yang Berhormat Tumpat. Terima kasih Timbalan Datuk Timbalan Speaker, dan terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan tadi. Selain daripada jawatan-jawatan yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri, jurupulih perubatan fisioterapi dan jurupulih perubatan cara kerja juga turut terdedah dengan pelbagai penyakit di hospital semasa bekerja, lagi-lagi dalam pandemik COVID-19 ini. Namun saya difahamkan bahawa mereka ini hanya menerima bonus biasa seperti penjawat awam di sektor-sektor lain. Soalan saya ialah, apakah kerajaan tidak berhasrat untuk menimbangkan agar mereka juga turut menerima allowance barisan hadapan kerana mereka juga berada di barisan hadapan merawat pesakit dan juga terdedah kepada risiko jangkitan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Kumpulan yang layak untuk menerima allowance khas ini akan kita semak dan akan kita kemaskini dari masa ke semasa. Contohnya, mungkin sekarang ini ada keperluan untuk difikirkan, untuk diperkembangkan mereka yang layak, terutamanya fisioterapi yang terlibat dalam rawatan long COVID dan sebagainya. Saya akan ambil kira cadangan Yang Berhormat dan kita akan melihat kepada kriteria kelayakan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan kedua. Padan Serai. Ya, Padan Serai. Terima kasih Tan Sri. Mohon penjelasan daripada Menteri mengenai isu doktor kontrak. Saya jelas bahawa kerajaan telah menambah lebih 8,000 jawatan tetap bermula tahun ini hingga 2025. Mohon Menteri menjelaskan berapa ramai doktor kontrak yang telah diserap masuk sehingga sekarang dan berapa dijangka di kalangan doktor kontrak akan diserap masuk tahun ini. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Tua. Memang keluar tajuk lah, tapi semalam kita telah mengiklankan jawatan tetap bagi pegawai perubatan di laman sesawang Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, di mana kekosongan untuk tahun ini yang akan diisi oleh doktor kontrak sebagai pegawai perubatan tetap adalah seramai 3,586 orang. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin bin Ahmad Razali. Terima kasih Speaker. Soalan saya nombor 11. Silakan Yang Berhormat Malam Menteri. Terima kasih Tan Sri Datuk Yang Tua. Terima kasih Yang Berhormat Colin Rose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Tan Sri Yang Tua, untuk pengalaman Yang Berhormat, Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan KPKT telah menetapkan aspek penguatkuasaan pematuhan garis panduan oleh pemaju terhadap pembinaan perumahan di kawasan berisiko tinggi di bawah Seksyen 585A Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 ataupun Akta 133 yang diwartakan sebagai Akta E1588.
Seksyen ini melibatkan penguatkuasaan pemeriksaan bangunan dan cerun secara berkala untuk mengesahkan keselamatan bangunan dan kestabilan cerun. Pemeriksaan perlu dijalankan setiap 10 tahun bagi bangunan melebihi 5 tingkat dan setiap 5 tahun bagi cerun melebihi 25 darjah dengan ketinggian menegak melebihi 10 meter. Untuk makluman ahli yang berhormat, juga pemaju perlu mematuhi syarat-syarat peringkat permohonan kelulusan pelan pemajuan yang telah ditetapkan di dalam manual OSC ataupun One Stop Center 3.0 Plus, terutamanya di kawasan berisiko tinggi seperti laporan Environmental Impact Assessment EIA, ulasan teknikal Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia dan sebagainya. Manual OSC 3.0 Plus telah digunakan oleh 98 buah pihak berkuasa tempatan di semenanjung Malaysia sejak tahun 2020 sebagai inisiatif kerajaan untuk menyelaraskan dan menyeragamkan prosedur kelulusan pelan pemaju di sektor pembangunan. Selain itu, pelbagai garis panduan berkaitan perancangan dan pengurusan pembangunan bagi rujukan PBT telah disediakan oleh KPKT dan agensi teknikal. Yang Amat Tan Sri Yang Bertua, untuk malam hari yang hormat juga, PBT, pihak berkuasa tempatan di setiap negeri turut melaksanakan penguatkuasaan terhadap pematuhan garis panduan pembinaan perumahan di kawasan berisiko tinggi oleh pemaju. Contohnya, PBT di Pulau Pinang akan mengenakan kompaun dan mengeluarkan notis berhenti kerja serta surat tunjuk sebab kepada pemaju yang ingkar, manakala PBT di Selangor pula akan mengenakan kompaun kepada pemaju ke atas syarat kelulusan kebenaran merancang borang C1 yang diberikan termasuk syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Jawatan Kuasa Sensitif Alam Sekitar ataupun JKSAS. Sehingga 15 Februari 2022, sebanyak 10 tindakan penguatkuasaan terhadap pemaju yang meliputi kompaun dan penalti telah dikenakan oleh PBT di seluruh Perak, Pahang, Pulau Pinang dan juga Selangor. PBT di Kedah, di Perak, Pulau Pinang juga mengadakan audit berkala terhadap perakaunan siap dan pematuhan ataupun CCC bagi pemajuan pembinaan perumahan di kawasan berisiko tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan satu. Terima kasih Tuan Sri Speaker, terima kasih Timbalan Menteri. Saya ucapkan tahniah atas usaha kerajaan untuk sentiasa memantau pematuhan oleh para pemaju ini. Tapi dalam masa yang sama, adakah kementerian juga mempunyai program untuk memberi kesedaran kepada para pembeli rumah agar mereka memilih rumah yang berisiko rendah untuk berlaku kes-kes yang melibatkan cerun dan sebagainya ini? Kerana bila kesilapan berlaku, walaupun dikenakan denda kepada pemaju dan sebagainya, tetapi rakyat telah kerugian yang besar, melibatkan angka yang besar, melibatkan pinjaman mereka dengan bank. Maka adakah kementerian telah menyediakan pelan nasihat ataupun kesedaran kepada para pembeli rumah sebelum mereka membeli rumah di kawasan yang berisiko tinggi? Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Datuk Tan Sri Yang Bertua. Terima kasih Yang Amat Colin Rose. Sebab tu ya kita ada dua pendekatan Tan Sri Yang Bertua. Yang pertama ialah pihak berkuasa kerajaan sendiri, Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan dan juga PPT, memastikan supaya pembinaan rumah-rumah ini tidak mendatangkan risiko kepada pembina ataupun tuan punya projek perumahan dan juga pembeli-pembeli ataupun pemilik rumah yang akan datang, termasuklah seperti mana yang saya sebutkan tadi. Di samping itu kita ada 12 panduan untuk memastikan supaya pengurusan pembinaan kawasan-kawasan di cerun ini dapat dipatuhi. Ini melibatkan jawatan kawasan pihak berkuasa tempatan, Pelan Malaysia, Jabatan Kerja Raya dan juga jabatan-jabatan yang lain. Kita Tan Sri Yang Bertua di bawah Kementerian Perumahan Kerjaan Tempatan, bahagian perumahan. Untuk makluman, pembinaan rumah ini melibatkan lebih kurang 15 agensi di seluruh negara. Yang sebab itulah kita cadangkan untuk kita selaraskan di bawah NHC, National Housing Corporation, yang telah pun disetujukan oleh Kabinet untuk kita wujudkan bagi memastikan supaya penyelarasan pembinaan rumah-rumah ini dapat kita lakukan bagi memastikan supaya tidak ada rumah-rumah yang begitu mudah dibina
sehingga dibina di kawasan-kawasan cerun yang boleh mendatangkan kemusnahan ataupun kerosakan pada rumah-rumah yang dibina. Dalam masa yang sama, Tan Sri Yang Bertuah, Yang Berhormat Kolonel, sebenarnya kita sentiasa memberikan kempen-kempen kepada pembeli-pembeli rumah supaya mereka melihat mana rumah yang paling sesuai untuk mereka beli, untuk mereka memiliki supaya tidak mendatangkan kerugian pada masa depan. Jadi dua pendekatan ini kita gunakan. Terima kasih Yang Amat Kolonel di atas perhatian tersebut. Maaf, okey sekali Yang Berhormat. Terima kasih. Ringkas ya. Ya, Tan Sri Yang Di-Pertua Suara Tampan. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Timbalan Menteri. Benarkah kelemahan penguasa menjadikan menyebab bertambah perpindahan bangunan tinggi di atas curun-curun bukit yang tinggi seperti yang berlaku di Taman Suprin Ceras dan di kawasan-kawasan bukit tinggi yang lain. Mengapakah tidak ada didekasan petugas atau PBT dan dibiarkan ini berlaku di kawasan ini? Minta penjelasan dari Yang Berhormat Timbalan Menteri. Thank you. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah, terima kasih Bobby Bukit Bintang. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita ada 15 Yang Amat Tan Sri Yang Bertuah pelaksana pembina rumah. Termasuklah KPKT sendiri, Kerja Negeri, PBT, kementerian-kementerian lain dan juga pihak swasta yang sudah tentu tidak di bawah bidang kuasa KPKT sendiri untuk menyelaraskan semuanya. Sebab itulah kita cadangkan supaya Housing Corporation tadi, National Housing Corporation itu ditubuhkan supaya kita dapat menyelaraskan. Tan Sri Yang Bertuah, sebenarnya terdapat juga agensi lain yang terlibat dalam memastikan supaya tidak ada rumah yang dimana di tempat-tempat ataupun lokasi yang bahaya. Umpamanya kita ada Jabatan Alam Sekitar akan menentukan kualiti alam sekitar boleh bawah Akta 127. Kita ada Jabatan Kerja Raya di bawah Akta Jalan Parit dan Bangunan Akta 133. Kita ada Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia Akta Pembangunan Mineral Akta 525 dan Plan Malaysia Akta Perancangan Bandar dan Desa Akta 1372. Dari ini antara agensi juga terlibat yang perlu memberikan pandangan sebelum satu-satu projek perumahan dapat dibina. Sebab itulah tidak semudah itu syarikat-syarikat perumahan boleh membina di mana-mana rumah yang mereka ingin bina tanpa mendapat keizinan atau mendapat komen daripada agensi-agensi yang terlibat. Saya ingat terima kasih atas pandangan Yang Amat Bintang. Itu satu pandangan yang baik dan insya-Allah kita akan beri perhatian. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Okey, Jerat. Ya, Jerat. Ringkas Ustaz sebab dah habis masa ni. Ya, terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Apakah tindakan kementerian bagi melindungi rakyat bagi kes rumah yang dibeli tidak disiapkan oleh pemaju perumahan yang tidak bertanggungjawab sedangkan bayaran bulanan sudah pun berjalan? Ada juga dalam kalangan projek ini di bawah projek kerajaan PPIM. Mohon penjelasan. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah, terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya kita akui, saya lupa, saya tak ada maklumat di sini. Terdapat projek-projek yang terbengkalai, projek-projek yang sakit, yang dah sedang kita beri perhatian. Bahkan menteri kita telah tubuhkan di bawah Kementerian Perumahan ini satu war room, bilik gerakan khas untuk kita memastikan supaya rumah-rumah yang terbengkalai ini dapat kita selesaikan segera. Sebab itulah kita akan ambil tindakan, bahkan sedang telah pun ambil tindakan, akan terus mengambil tindakan, termasuklah kita menamatkan kontraktor yang tidak mampu ini dan kita melantik kontraktor penyelamat bagi menyelesaikan pembinaan rumah-rumah yang terbengkalai ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat semua. Sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih semua Yang Berhormat. Tuan Yang Di-Pertua, mengikut peraturan mesyuarat 12.1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga 6.30 petang dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 3 Mac 2022. Ada yang menyokong? Tuan Speaker, saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah pada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju sila kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Semua bersetuju maka usul disetujukan.
Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula perbahasan ke atas usul menjunjung kasih atas titah diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Agung. Terima kasih Tuan Syuruh. Saya ingin menjemput Yang Berhormat Ketua Pembangkang Port Dickson. Masa yang diperuntukkan oleh kepada beliau ialah 90 minit. Sebelum itu saya ingin secara peribadi mengucapkan takziah kepada Yang Berhormat Port Dickson dan keluarga di atas pemergian adinda beliau Allahyarham Rosli bin Ibrahim. Saya doakan agar roh beliau, roh arwah dicucuri rahmat Allah dan diletakkan bersama orang-orang yang beriman. Takziah Yang Berhormat. Silakan. Terima kasih Tuan Speaker atas ucapan takziah. Juga ahli yang berhormat yang ramai daripada pelbagai parti yang telah sampaikan kepada saya semalam dan pagi tadi, dan juga masyarakat yang bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan mencucuri rahmat ke atas rohnya. Saya mulakan dengan mengucapkan dan junjung kasih ke atas ucapan dan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong yang agak menyeluruh, menyentuh awalnya soal memorandum persefahaman, pengangguran, COVID-19, banjir, pengurusan hutan dan pelbagai. Jadi izinkan saya, Tuan Speaker, untuk membahaskan isi kandungannya dan memohon perhatian kerajaan terutamanya tentang permasalahan yang dirungkai. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang memorandum persefahaman yang telah kita sampaikan di sini, tetapi masih digunakan termasuk di pilihan raya negeri Johor seolah kita memberi laluan mudah kepada kerajaan. Petang semalam saya, Pilihan Raya dan Bagan menemui Perdana Menteri umpamanya. Apa yang dibincangkan? Pelan dan ketegasan melawan rasuah. Kepastian meluluskan anti lompat parti, akta anti lompat parti. Dan tanpa memorandum ini, saya tidak fikir undi 18 akan diluluskan. Oleh ramai yang boleh klaim mereka berjasa dalam bidang itu, saya tidak nafikan. Tetapi adalah kepastian dalam memorandum ini yang menetapkan tanpa tolak ansur mesti diluluskan sebelum akhir tahun lalu. Begitu juga pakej ransangan menangani masalah ekonomi dan COVID-19, 45 bilion ringgit, 10 bilion ringgit untuk rakyat miskin. Semua itu diluluskan pra-belanjawan atau pasca belanjawan kerana ada perundingan. Politik kita harus batang. Kita tidak boleh warisi sistem yang lama. Bila orang tidak bersetuju, tempatnya di penjara. Kalau bersetuju, diangkat dan diberi anugerah tambahan. Jadi sikap dendam, kesumat, nafsu serakah politik ini harus dihentikan. Jadi memorandum persefahaman ini bermaksud untuk mematangkan suasana politik. Tetapi soal lawan bantah kita terus. Tidak langsung tak ada tolak ansur dalam soal pengurusan kerajaan, penyalahgunaan kuasa, rasuah, dan kita tanya terus kepada Perdana Menteri, bukan berselindung. Ya, sama ada di dewan, di luar dewan, di khalayak umum ataupun bersama dalam rundingan dengan Perdana Menteri atau rakan-rakan yang lain. Jadi saya ingin tegaskan hal yang sedemikian supaya kita faham maksud memorandum ini. Tidak untuk memberi laluan mudah kepada Perdana Menteri mengekalkan kuasa. Bukan perjanjian untuk memberikan isyarat nyata bahawa Perdana Menteri akan kekal tanpa dicabar. Tidak ada peruntukan yang melarang cabaran, bantahan atau penolakan kedudukan Perdana Menteri. Tetapi selagi ada persefahaman dan ada perundingan, seperti mana dengan kerjasama Tan Sri Yang di-Pertua, suatu kemajuan yang besar
dalam soal reform parlimen. Saya ucap terima kasih. Select committees dan perundingan-perundingan diteruskan. Dan tentunya tidak menepati semua matlamat kita. Kita tahu dalam PH kita bukan pemerintah. Tetapi kita juga tahu bahawa dalam keterbatasan yang ada kemajuan yang tidak boleh dinafikan. Tapi ia tidak memenuhi maksud kita tentang kebebasan badan kehakiman, kebebasan badan penguasaan, kebebasan SPRM, itu yang tertera dalam matlamat kita yang belum tertunai. Tetapi kemajuan ke arah itu sebahagian besarnya telah dapat dirungkai. Ini saya nak jelaskan supaya suara-suara yang agak terdesak di luar sana dapat juga dimengerti supaya tidak ada tomahan yang keterlaluan. Tidak ada salah untuk orang menegur, saya tidak ada masalah, tapi untuk mengatakan bahawa ini laluan mudah, supaya memberikan ruang terbuka untuk kerajaan melakukan apa sahaja. Ini saya fikir tidak benar. Saya nak mulakan juga dengan satu soal tentang permasalahan kita hadapi. Semalam dalam jawapan Perdana Menteri mengatakan ada sekurang-kurangnya dulu dalam penguatkuasaan atau pendakwaan terpilih, selective prosecution. Masa itu giliran saya sudah habis. Dia sama ada selective prosecution, malicious prosecution, itu diketahui umum, dibangkitkan oleh Majlis Peguam, ditegur oleh badan-badan guaman antarabangsa dan International Legal Fraternity, berlaku dengan parah sejak dulu. Jadi kalau Perdana Menteri mengandaikan di bawah kerajaan PH berlaku pendakwa terpilih, tidak ada halangan sama sekali untuk peguam negara membuka fail-fail tersebut. Jangan bagi alasan dan bagikan sindiran seolah-olah ada. Kalau ada, silakan. Oh, ada dibangkitkan seorang konglomerat besar yang dilindungi kerana anaknya terlibat dadah. Siasat. Saya tidak di sini untuk mempertahankan konglomerat kaya yang rasuah. Tidak. Tetapi saya syorkan kepada Perdana Menteri supaya menetap memastikan peguam negara sama ada yang sekarang atau yang dulu, dan yang sekarang ini boleh buka semula fail. Dia tidak ada time bar untuk kes-kes jenayah. Jadi oleh demikian, kalau benar dakwaan Perdana Menteri sekarang, sila buka. Dan bagi saya ada baiknya supaya kadang-kadang orang-orang yang berdega-dega cakap soal rasuah itu tahu hadnya bila dia sendiri atau keluarganya terpalit dengan jenayah atau rasuah. Sebab itu saya menolak andaian yang mengatakan umpamanya ini soal sikap, terutama orang Melayu ini boleh terima rasuah. Pandangan sedemikian itu masih berterusan di kalangan pemimpin-pemimpin Melayu. Ini penyakit yang harus diobati bermula dengan sikap pemimpin. Mula Melayu malas. Kemudian Melayu senang terima rasuah. Dan menjadi budaya. Ini pandangan diberikan tentang Filipino, masyarakat Indonesia, orang Jawa. Ini pandangan sebenarnya sangat jumud dan kolot. Saya nak sebut umpamanya pada tahun 1890, Jose Rizal, yang saya anggap sebagai the precursor of Asian Renaissance, dalam La Solidaridad 1890, menyebut bagaimana sikap Eropah, terutama Spanyol, yang menganggap orang-orang Filipino ini malas, dengan menganggap mereka ini indolent colonies, badly nourished, has no hope, toils for others, and works only under force and compulsion. Jose Rizal 1890 telah meneka sikap yang ditanam oleh penjajah Spanyol ke atas minda rakyat Filipina.
Dan di kalangan elit dan golongan terdidik juga terpukau dengan kempen dan pandangan yang sedemikian. Banyak kupasan-kupasan lain. Lepas itu Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed, menganggap pandangan yang sedemikian itu sangat menebal. Tapi sikapnya bermula daripada elit penguasa. Elit penguasa yang jadi tali barut penjajah. Walaupun mereka kata mereka ini pejuang kebangsaan dan pejuang nasionalis tulen, tetapi mereka terperangkap, captive mind, kata Syed Hussein Alatas. Sebentar, saya nak selesaikan tajuk ini, iaitu kata Syed Hussein Alatas tentang The Myth of the Lazy Native yang saya anggap wajib dibaca oleh ahli-ahli parlimen. Ya. Maka begitulah sikap tidak memang yang dituduh terhadap kaum Melayu, Filipina, Jawa. Mereka memberi reaksi terhadap keadaan yang ditimbulkan oleh kekuasaan penjajah. Mereka dipaksa bekerja dan meniadakan berbagai hasil utuh daripada tenaga mereka. Bagi orang Eropah pada awalnya dan penguasa pribumi yang ditakluki oleh orang Eropah, sibuk menghimpun kekayaan untuk diri mereka sendiri. Saya tambah, apa yang dilakukan oleh penjajah pasca kemerdekaan, orang yang mewar-warkan tentang kemerdekaan. Kemerdekaan itu bukan berarti menolak penjajah semata-mata. Menolak sistem rakus, kezaliman, penganiayaan golongan rakyat dan juga penyisihan golongan miskin. Boleh. Sekarang ini apa yang berlaku adalah penjajah itu diganti oleh pemuka-pemuka pribumi. Dulu penjajah rakus berkuasa, mengisi bolok mereka sendiri, tembolok mereka sendiri. Sekarang pemimpin pribumi yang mengambil alih. Saya ambil sekian ayat itu saja. Ya. Tapi mereka sibuk menghimpun kekayaan untuk diri mereka sendiri. Penjajah yang diganti oleh pemimpin pribumi, tanpa meninggalkan sen pun kepada yang lain. Terus menerus mengumpul kekayaan melebihi batas dan kehidupan yang enak bagi golongan atasan. Bagi sejumlah besar penduduk tidak ada motif rasional maupun peluang yang cukup untuk memperoleh kekayaan melampau yang diperlukan untuk hidup. Kalau sudah merempat di miskin di kawasan Mani Urai tanpa program pemasaran, tanpa usaha untuk menambah produktivitas mereka, apakah motivasi mereka untuk meningkatkan? Ini teori yang dijawab oleh semua pakar-pakar ekonomi. Saya kurang bersetuju dengan Ketua Pembangkang. Kata orang Melayu tidak peka soal rasuah ini. Bahkan baru-baru ini bila ada orang yang mencuri di masjid, ditangkap, dimandikan seolah-olah mayat. Itu yang curi berapa ringgit. Orang Melayu peka. Ini kata tadi tak peka. Saya yakin yang curi berjuta nanti akan ditangkap, dimandi, dikapan, diusung ke kubur. Setuju atau tidak? Yang saya sebut dan saya cuba nak ulas ni, saya tak setuju dengan pandangan itulah. Iaitu yang mengatakan orang Melayu ni atau Filipino atau Jawa ataupun masa Inggeris cuba ganggu budaya Cina, menganggap orang Cina ini semua kaki opium, maka menyebabkan opium war. Kemudian orang India yang dianggap malas dan memang kotor. Ini sikap penjajah yang diwarisi oleh golongan elit politik, termasuk pemimpin Melayu. Ini yang saya hujah ni. Jadi betul Ketua Kelana Jaya. Kalau nak kata sikap mereka begitu. Orang curi di masjid, dia belasah setengah mati. Orang curi beliun-beliun, duit 1 MDB masih bergentayangan di mana-mana. Jadi ada. Tapi salahnya adalah sikap pimpinan politik yang tidak menunjukkan ketuntasan atau konsistensi dalam pandangan mereka. Terima kasih Yang Berhormat Protestan. Terima kasih kepada Yang Tan Sri yang Dipertua memberi laluan kepada saya. Adakah Yang Berhormat Protestan bersetuju dengan saya bahawa pada zaman Tun Hussein Onn dia akan kasih teguran kepada kabinet dia? Baik,
Baik, bagi anda yang baru sahaja bersama kami ketika ini sedang berlangsungnya sesi perbahasan usul titah diraja di mana ia telah pun dimulakan semalam. Baik, sebelum ini sebanyak 11 persoalan telah pun dijawab di dalam pertanyaan jawab lisan dan izinkan saya untuk kongsikan intipatinya di mana persoalan pertama ditanya oleh ahli Parlimen Tanjung Manis mengenai jumlah aset dan anggota Balai Bomba dan Penyelamat di Tanjung Manis dan dijawab oleh Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan di mana Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tanjung Manis merupakan balai bomba kategori D yang mula beroperasi pada tahun 2018 dengan perjawatan seramai 28 orang anggota dan pada masa ini pengisian perjawatan adalah sebanyak 22 orang dan masih berbaki 6 kekosongan. Walau bagaimanapun kekosongan ini hanya bersifat sementara sahaja kerana Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM baru sahaja menerima seramai 1,000 orang pelatih pegawai bomba grade KB19 yang melapor diri pada 7 Februari 2022 di 3 buah Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia ABPM iaitu di Terengganu, Sabah dan juga Sarawak. Pelatih-pelatih ini dijangka menamatkan kursus asas kebombaan pada bulan Julai 2022 dan proses penempatan akan dilaksanakan di balai-balai bomba yang terlibat di seluruh negara termasuk BBP Tanjung Manis. Baik, bagi persoalan yang kedua ditanya oleh ahli Parlimen Selayang dan dijawab oleh Timbalan Menteri Belia dan Sukan di mana kementerian tidak mempunyai bidang kuasa untuk campur tangan dalam hal ehwal pentadbiran jaya dan dasar Persatuan Badminton Malaysia kecuali jika terdapat isu-isu yang diajukan, diserahkan atau dipanjangkan kepada kementerian melalui Pesuruhjaya Sukan dan isu dua pemain yang membuat keputusan untuk bermain secara bersendirian dan di luar naungan badminton Malaysia telah mendapat perhatian peminat-peminat sukan bukan sahaja di Malaysia tetapi di antarabangsa dan kementerian bersama Persatuan Badminton Malaysia BAM mempunyai perancangan jangka masa panjang dan rapi untuk mewujudkan kecemerlangan atlet pasukan serta memerlukan pelaburan yang besar dan komitmen yang tinggi bagi melahirkan atlet bertaraf antarabangsa dan pelaburan ini meliputi komitmen kerajaan, peranan sukan kerajaan PSK dan juga kesinambungan persatuan. Baik, bagi persoalan yang seterusnya ditanya oleh ahli Parlimen Sibu iaitu Menteri Kesihatan. Baiklah, selain daripada di saluran berita RTM, anda juga boleh saksikan kami di TV1 dan juga seperti yang tertera di kaca TV anda di RTM Klik dan juga selain itu anda juga boleh saksikan kami menerusi Facebook Berita RTM. Baik, sekian saja daripada kami untuk hari ini. Kita bertemu lagi esok bagi mesyuarat hari ketiga dan mesyuarat pertama penggal ke-5 Parlimen ke-14. Sekian saja. Assalamualaikum.